tugas tanggungjawab sebagai seorang isteri. Yang ada dalam dewan ni ustaz nak tanya, dia mau ngaji mana dia mau jadi bini? Kita tahu dia mau belajar. Kita ngaji Quran, kita ngaji semaya, kita ngaji kitab musalli. Ngaji tasawuf, paling tidak kita ngaji kitab penawar bagi hati. Kita ngaji tauhid, kalau tidak pun kita ngaji asas ilmu aqaid. Demo kerja sini silih berganti, kadang-kadang kerusuh seumur, untuk meningkatkan lagi prestasi urusan-urusan kerja kita. Nak bagi knowledge, nak bagi pengetahuan baru, pendekatan baru dari segi IT dan bagai-bagai lagi. Kita jadi isteri, kita belajar daripada pandang dengar. Kita tengok passion lagu tu jadi bini, kita dengar lagu tu, kita pun turut. Bila kita tengok kitab Muhimmah, Allahu Rabbi ya Karim, padalah kalau Nabi kata, kalau aku nak carilah lelaki yang soleh ramah, tetapi nak cari seorang isteri perempuan yang solihah payah. Nak cari seorang apa payah. Bila buka kitab Muhimmah, Masya Allah, kita jadi isteri, kita tengok mak kita lagu mana jadi bini, lagu mana dia dengan ayah kita. Kalau jenis hak pesen jerkah, oh lagu tu tiko-tiko kena jerkah juga. Pahmak kita pula pesan, nanti tak sok menikah menawi muka ketuk laki mu, orang jatuh tak boleh muka. Kau tengok ayah muda mu, terperik kau mak kan. Dia kok mak kata. Oh. Kita pun terbawa lah lagu tu. Kata kerusuh pra perkahwinan 2 hari. Rok. Satu topik, satu je je. Dia uli siapa gitu mau jadi seorang isteri. Nampak? Akhir sekali, kita pandai dengan gitulah. Pun bila kita buka kitab Muhimmah, Masya Allah, rupanya redha suami ni adalah kunci syurga kita. Redha suami. Bila suamimu tidak meredaimu, tak bang syurga. Walaupun suamimu tu hitam, wuduh, hak putihnya mata dengan gigi, walaupun suamimu tidak semak, walaupun suami bergiat, tetapi pangkat seorang suami, siapa yang bagi pangkat? Agung, tueku, Allah Ta'ala yang bagi pangkat suami. Pangkat-pangkat yang Allah Ta'ala bagi ni sudah tentu ada kemuliaannya. Allah Ta'ala bagi pangkat sebagai seorang ibu, Allah Ta'ala muliakan seorang ibu. Allah Ta'ala beri pangkat pada seorang suami, bila jadi ketua kepala, sudah tentu Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan pada orang itu. Sebab itu waktu ijab kabul, benda 45 dia patuh ya, tapi berulang-ulang kali kena kata. Tu email tu minum air sekali semua tiap-tiap pagi. Tapi bila berhadapan, aku nikah ke atas kau, ketah berunyu, muka putih lolo-lolo. Bapa? Kerana di waktu itu upacara penyerahan kuasa antara seorang manusia yang bernama ibu sebagai seorang manusia bapa pada seorang lelaki yang bernama suami, untuk menerima tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ibu dan seorang suami, ayah. Nampak? Benda bukan main-main. Pada kita sahaja kita pandai remeh-temeh, tetapi upacara ijab dan kabul itu adalah suatu benda yang cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi boleh kita, sama mana kita pandai. Apatah lagi kalau kita perempuan yang berkerjaya. Apatah lagi kalau kita lebih tinggi pada dia. Apatah lagi kalau knowledge kita, kejayaan kita lebih pada dia. Sudah tentulah persen penghormatan pada dia. Tanya diri masing-masing. Selalu saya royak kepada penjawat awam apabila dijemput saya bagi ceramah, untuk penjawat awam yang perempuan saja, saya kata syabas dan tahniah
Puan-puan membantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah. Banyak pala meringankan bebanan manusia yang bernama suami dan bernama bapa. Tetapi kena ingat, penjawat awam yang perempuan dia kena ada 3 kuasa kuda, Ustaz kata. Kuasa kuda yang pertama, dia sebagai seorang isteri. Kuasa kuda yang kedua, dia sebagai seorang ibu. Kuasa kuda yang ketiga, dia sebagai seorang penjawat awam. Dalam 3-3 tu, mana yang lebih bagi konsentrasi? Dia lebih bagi penumpuan. Dia lebih cakna. Dia lebih mengambil berat. Dan lebih memikirkan tentang antara 3 tu mana yang prioriti dia letak. Sudah tentu pada adatnya, dia akan jaga kerjaya dia sebagai seorang penjawat awam. Dari segi time, bagai-bagai dia akan jaga. Takut terjejas jawatan dia sebagai seorang penjawat awam. Berongga nak mari panskap. Takut panskap merah. Pasal apa? Pasal jawatan saya sebagai seorang begia-begia. It's okay, baguslah. Setengah-setengah cari jalan nak ambil hati bos, supaya kita selesa berurusan bekerja. Kita berasa tenang bila kita damai molek dengan orang atasan kita. Tidak keterlaluan kalau Ustaz kata ke, setengah-setengah dia tahu bos dia suka minum air ke dia. Dan dia boleh tahu gula banyak mana. Dia boleh tahu time mana bos dia minum. Dan dia boleh tahu bos dia suka kuih ke apa. Dan dia akan buat di rumah, dan dia akan bawa bubus dalam Tupperware, buat mari ke bos. Kenapa semua tu? Kerana nak ambil hati bos, supaya hujung tahun nanti mungkin markah berbeza dengan orang lain. Berebut nak ambil hati bos. Orang putih kata sorry to say, ya. Tak maaf. Mungkin sini tak, tapi pasal ni secara live mungkin penjawat awal lain hak dengar. Sini okey dah Ustaz tengok. Cara air muka tu memang terbaik. Tak share tengok air muka orang tu Ustaz tahu dah. Pukul berapa kita masuk office? Pukul 8 habis pukul 5. Siapa pintu pagar luar tu, kita pun pecah uniform kita sebagai penjawat awam, melangkah kaki ke rumah kita sebagai seorang isteri. Sebagai seorang isteri. Ada kita buat seperti kita berada di office. Tok laki kata, dia molek, dia mau balik dah, telur air sikit Alah, kita tak minum kedai tadi, berasa nak minum air. Air. Tak erti kau bawa kelik. Awak sabledi pun jolo, sabledi dia awak air. Air kopi, tak pala tidur, tak kat minum popok kita. Sebentar mari pula anak. Oh, mama balik. Mama nak akan Maggi No. Pak mung reti buah-buah air panah tu kak. Mepeh anak ke. Apa? Kita berjaya jadi penjawat awam yang baik. Kita dinobat sebagai penjawat terbaik Januari. Dapat anugerah petugas cemerlang Januari. Sapu bersih Februari, Mac. Tak boleh kau orang lain kira abu. Kenapa? Belum tentu klik rumah jadi isteri yang baik. Belum tentu kita menjadi seorang ibu yang baik. Nak balance tu, Allahu Rabbi akan. Buka kitab Muhimmah, jumpalah Allahu Rabbi Karim. Padalah baru kita tahu kita duduk level mana. Tapi pagi ni Ustaz bukan nak cara kohok Muhimmah tu. Cara kohok tu sedap lah alik ni. Tak dengar makmu, tak dengar makmu. Tu siap ngapain ke apa nak tulis kakak lain. Kau baca kitab Muhimmah sah tak nulis. Yang kita nak berkongsi secara umumnya pagi ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedutan daripada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah
Pakak-pakak fikir ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, pakak-pakak fikir belaka. Kerana kita sudah tidak ada masa. Kita sudah tidak ada masa. Kita berada di ambang kematian. Kita bukan berada di ambang tahun baru. Tahun baru 19 hari bulan. Hari ni 17, 18, 19, belum tentu lagi. Esok belum tentu lagi kita punya. Kita sudah pasti kita berada di ambang kematian. Selalu ustaz royak dalam kuliah ustaz, Allah Ta'ala nak tunjuk arwah mak ustaz pernah sempat memandikan anak dia yang berusia 40 tahun. Kakak ustaz meninggal di usia 40 tahun di Perlis Kanga. Suami dia kerja sana. Teringat siapa kali ni kata-kata ibu ustaz. Ibu ustaz kata ke dia, dia kata dulu mak mandi tika mula-mula mu beranak, masa kecil mak mandi. Hari ni mak mandi pulak mak. Hari ni mak mandi pulak mak. Pada adat atas kertas sudah tentu anak mandi ibu pada umurnya. Sedangkan usia ibu hamba ketika tu sudah menjangkau dekat 80 tahun. Dan ibu hamba adalah orang yang mandi orang mati. Bila-bila mandi anak menitik air mata. Nak royaknya, puan-puan, kita jangan ingat di usia seperti yang kita ada sebagai penjawat awam ini, kita mati lepas pecing. Lepas pecing mati. Sebab itu kita bersedia kelengkapan selengkapnya untuk hari tua. Jarang-jarang kita memikir kelengkapan kita untuk hari mati. Bila kita akan bersiap untuk hari mati, nanti selepas kita pecing. Fakta ini kita kena rombokkan. Kita kena rungkaikan. Kepahaman ini kita kena rungkaikan. Bukan semua, tetapi pada adatnya kita berfikir demikian. Bapa kita sipai pitih banyak, bapa kita buat rumah dah, bapa, sudah tentu kita akan jawab persiapan nanti kita tua dan persiapan nanti kita pecing. Sebab kita tidak akan mengharapkan anak-anak, pasal dia ada komitmen dengan keluarga dia masing-masing. Sebab itu kita buat sependek. Dan kita akan cari kerja yang pada adatnya ada pencen, pasal kita nampak dah masa tua kita. Di situ kita memerlukan keuangan yang banyak. Nak beli obat, sakit demam, whatever lah. Tapi ada kita mikir, mana persiapan aku setelah aku mati. Lah ni kita tidak bersiap, kerana kita merasakan kita lambat mati lagi. Kita bersiap untuk hari tua, bukan bersiap untuk hari mati. Sedangkan kita berdoa ni Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah benda yang menjadi asas kepada kita sebagai seorang mukmin. Etika kita nak bubuh apa? Slogan kita nak bubuh apa dia? Bubuhlah apa dia? Dalam masa yang sama kita nak bahagia di dunia, tapi dalam masa yang sama kita nak bahagia juga di akhirat. Ada kita nak tunggu akhirat kita nanti kita pecing. Ada kita nak tunggu akhirat kita nanti kita sudah berusia. Silap banyak kita. Tidak selari antara dua hal itu. Sebab itu dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah dia kata, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, tak kiralah lelaki ke perempuan, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan jauh. Hamba tanya hamba, tuan-tuan dan puan-puan tanya pun, gapa dia ada dalam kepala kita? Celak mata pagi, gapa dia kita terfikir? Kita fikir tentang urusan keduniaan kita. Kita berfikir tentang kerja-kerja kita. Kita berfikir tentang urusan keluarga kita.
Kita berfikir tentang cari makan kita. Kita berfikir tentang hal-hal keduniaan kita. Ada kita berfikir pagi ni aku nak pergi sembahyang subuh mana? Baik lelaki perempuan. Demo duduk di Kota Baru. 2 lakoh masjid. Setengah lakoh masjid. Belaga orang beh. Orang tino tak wajib ustaz pergi jemaah. Orang jatah ya. Orang tino wajib pergi Yomo, Kebimo, Maiding, Pasar Malam. Waktu wajib kena pergi ustaz. Bapa tak wajib pergi masjid? Mendatangkan fitnah. Bapa tu nak ikut tangga orang jatah ya. Dia ada tangga masing-masing ke tabir siapa tak nampak orang. Bapa duk naik ke tangga orang jatah lalu ke depan email, lalu sikit email macam gelenyar tu orang panggil. Dia tu je sebenarnya pasal takut jatuh fitnah ya. Dah kalau pergi dengan suami, satu masa ustaz pergi sembahyang di Masjid Muhammadi, orang yang muda lagi pada demo, suami muda, Porsche. Demo kata dia wajar ya. Paling tinggi CRV. Ni Porsche P2 turun sekelamin, muda terantang. Bini pakai tudung. Subuh ke apa? 5.45. Orang jual pok getah kau pakai Porsche. Orang kerja setahun mana? Lebar mana orang pakai Porsche? Tapi kenal subuh. Lepas tu pun naik atas masjid. Dia duduk sah depan ustaz. Pasal ustaz cukup perhati dia. Pasal ustaz rasa bangga dengan kedudukan setara tu boleh pergi sembahyang subuh. Dia duduk depan ustaz. Ustaz pun perhati tengok. Lepas pada sembahyang, dia wirid sendiri, dia doa sendiri. Mungkin dia ada komitmen nak pergi atas anak kau whatever. Dia pakai bunga-bunga gitu. Kita jadi wirid mata duk tengok dia tu. Nak cemol dia. Kita baru pakai kaci tak ada gitu. Tengah tu mutu. Tu pun patolok panai patolok. Agak dah. Tak ada dah. Dalam otak mikir ke dia? Mikir tentang kekeluargaan. Mikir tentang anu. Intan surullah yang surkum. Bila mau menolong urusan agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong urusanmu. Hari ni kita tak tolong urusan agama Allah. Kita tidak memeriahkan, memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan sembahyang Jumaat. Sedangkan tak ada lah tempat yang paling mulia sekali atas muka bumi ialah masjid. Di situlah bermulanya segala-galanya keberkatan, kerahmatan, maghfirah. Di situlah kita berdoa dengan Allah Ta'ala, memulakan kehidupan kita. Allah Ta'ala bagi jawatan kepada kita seorang Muslim, seorang mukmin. Jawatan hak kerajaan negeri bagi, hak kerajaan pusat bagi, jabatan gotu. Jawatan-jawatan itu manusia bagi. Mu lebih cakna pada jawatan hak manusia bagi daripada jawatan hak aku bui, Allah Ta'ala kata. Mana pejabatmu? Mu sebagai penjawab Muslim dan mukmin, sudah tentu jawab apa ni pejabatmu masjid. Pejabat aku buka pukul 5.45. Hari ni 5.51. Ofis mu buka pukul 8. Sekolah mu buka 7.30. Swasta buka pukul 9. Mu lebih berunggah ke situ daripada mu nak mari rumah aku. Mu khabar. Mu duduk di bumi aku, meneduh dengan langit aku, mengguna segala anggota panca indera yang aku bagi, menyawa dengan nyawa hak aku bui, sehingga segala-galanya sampai Z adalah milik aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tika kita kena suruh balik pada Allah Ta'ala belaka, pasal dia pinjamin aja kita. Mu terlupa. Mu tak semari rumah aku. Patutnya pagi-pagi memulakan kehidupan penuh keberkatan dan kerahmatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Mu mari minta dengan aku, ya Allah, ya Tuhanku, segala ilmu ni ya Allah duduk mu belaka.
Mu tolong bagilah ilmu pada aku ya Allah. Ilmu bagaimana aku nak didik anak aku. Mu bagi ilmu bagaimana aku nak menguruskan keluarga aku. Mu bagi ilmu bagaimana cara aku nak dapatkan pendapatan yang berkat. Mu bagi ilmu bagaimana aku nak menguruskan urusan-urusan yang orang bagi amanah pada aku. Mu bagi ilmu pada aku yang aku nak gotu, nak goni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Maka Allah Ta'ala akan bagi panduan pada kita. Allah Ta'ala akan bagi fikrah. Allah Ta'ala akan bagi idea. Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Nampak? Bukan bermaksud bila sebut ilmu itu ilmu hak amal ibadat. Tak, bukan. Tak semesti gitu. Pasal kita seluruhnya kita buat kerja ni jadi ibadat belaka. Kerja mari, kita nak ilmu. Nak ilmu bagaimana pendekatan nak suruh biar mudah selesai. Kalau Allah Ta'ala tak tolong bagi fikrah pada kita, tak cakap mesyuarat kita, tak sesah-sesah isu tu, mungkin dalam ramai-ramai tak Allah Ta'ala bagi fikrah, maka ada satu jalan seperti Salman Al-Farisi. Bila Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada dia, fikrah kepada dia, dia boleh mencadangkan pada Rasulullah SAW untuk gali parit. Pasal dia banyak menolong urusan agama Allah. Dia berdoa ni Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagikan ilmu kepada dia. Bagaimana kita nak menangani anak-anak kita yang kalau ada lima perangai. Bagaimana kita nak menangi suami kita yang panah bagai lah, yang joli lah, bagai-bagai lagi. Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada kita. Bagaimana kita nak jadi isteri kita isteri yang solihah sebagai penyejuk mata hati. Kalau tanpa ilmu yang Allah Ta'ala bagi, batu mesti memulakan kehidupanmu di rumah aku. Wariskan wasiat. Ya Allah, aku memperluahkanlah rezeki aku. Peluahkan rezeki aku. Tak semestinya duit. Tak semestinya duit. Cara memperluahkan rezeki aku, membagi aku sihat. Anak aku sihat, suami aku sihat, isteri aku sihat. Kalau pitih banyak pun, bening 3,000, tok laki 7,000, capa 210, berbelah-belah ribu. Tapi kalau Allah Ta'ala datangkan, tidak bagi nikmat sihat ke anak-anak, pitih habis, buat beli obat ya. Nampak? Sebab itu mu kena doa dengan aku, biar aku bagi, perluaskan rezeki kamu. Mu jangan nampak pitih mah sahaja tak. Mu mesti iringi juga. Mu cari pitih, mu nak banyak pitih, beriringi dengan keberkatan. Kalau mu duit banyak pun tapi aku tidak sertai dengan keberkatan, tak jadi apa juga. Mu mesti pastikan anakmu turun di rumah, sebelum nak melangkah kaki ke masjid, nak melangkah kaki nak pergi nuntut ilmu, pastikan anakmu semaya subuh. Berapa ramai orang tak cara anak semaya subuh? Logik dia akal ke dak anak nak pergi nuntut ilmu tapi semaya subuh tak? Kerja Ustaz Jekoh ke? Kerja Ustaz Padahan ke? Sedangkan guru yang pertama dalam hidup kita ialah ibu. Ibulah yang sebenarnya yang patut pastikan anak dia semaya subuh dulu sebelum melangkah kaki ke sekolah. Sehingga kan satu sekolah Nayawi, bila buat soal selidik secara rambangnya Nayawi, ada satu sekolah di Kelantan 100% tak cukup semaya 5 waktu. Tak peliklah kalau isu-isu remaja hari ini seperti yang kita dengar. Kerana manusia bermula kehidupannya dengan tidak sembahyang subuh. Apatah lagi teruk, pok pun tak sembahyang subuh, mak pun tak sembahyang subuh, anak lebih lagi, apa akan jadi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tak adalah nikmat yang paling besar sekali mu bagi kepada aku, ya Allah, mu hidup aku kelip setelah memati aku. Dengan mu hidup aku kelip itulah aku boleh meneruskan kerja-kerja aku. Aku boleh meneruskan kehidupan aku. Aku boleh meneruskan kekeluargaan aku. Aku boleh meneruskan berinteraksi dengan manusia-manusia di bumi ini. Kerana bermula dengan mu aku hidup tu. Ni nikmat paling besar, tuan-tuan. Syukur Allah Ta'ala hidup kita pagi ni. Sebagai tanda aku berterima kasih hidup aku klik, ya Allah, usalli fardu subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala.
Aku mari sujud dan rokok padamu. Penanda aku terima kasih untuk hidup aku kelip. Wa amalan mutaqabbala. Mu minta dengan aku supaya aku beri ilmu, kerana mu nak duduk atas muka bumi ni kena ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau mu nak duduk atas muka bumi, nak jadi bangsa orang yang dihormati, disegani, kena ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu, keluarga yang tidak ada ilmu, masyarakat yang tidak ada ilmu, bangsa yang tidak ada ilmu akan jadi bangsa yang paling low lah. Muna akhirat kena ada ilmu juga. Nak semaya ban, nak puasa, wa imam, nak amal ibadat khusus yang kena ada ilmu. Apatah lagi kalau mu nak dua-dua tu, sudah tentu mu kena ada ilmu. Sebab itu mu minta ilmu dengan aku. Mu minta rezeki biar aku peluahkan. Dan akhir sekali mu minta dengan aku, wa amalan mutaqabbala. Supaya segala kerja-kerja mu sama ada khususiyah atau umumiyah, mu nak suruh aku jadikan sebagainya aku terima belaka. Kalau aku semaya, mu terima semaya aku. Kalau aku berzikir, aku baca Quran. Hatta kalau aku melangkah kaki mai cari nafkah pun, mai kerja pun, aku duduk buat sini, pegang pen, wa emak gapo pun, mu jadikan sebagai kebajikan untuk aku kecapi di akhirat kelak. Bukan kata tengah semaya saja duduk je. Pun bila melangkah kaki mari pejabat, ana yang punya. Duduk. Nampak?